Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik wa nusalli wa nusallim 'ala nabiyyinal mustafa wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama-sama berada dalam majlis ilmu, kita dapat menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat beristiqamah dalam majlis ilmu yang seumpama ini, kerana apabila kita duduk dalam majlis ilmu, maknanya dalam masa yang sama kita sudah menunjukkan betapa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tajuk perbincangan kita pada kali ini ialah 2015 matahari naik di sebelah barat. Ini satu tajuk yang saya rasa wajar untuk kita bincangkan. Perkara semasa yang dibincangkan kadang-kadang di media-media sosial, membincangkan apakah benar tahun depan, ni 2014, makna tahun depan 2015 matahari naik di sebelah barat. Itu persoalannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila kita bicarakan tentang matahari naik di sebelah barat ni, sebenarnya kita bicarakan tentang isu kiamat, isu tanda-tanda kiamat. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Luqman ayat 34, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Taala sebut innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sesungguhnya ilmu tentang kiamat ini hanyalah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya siapa pun tak tahu tentang kiamat ni, hatta malaikat Jibril. Malaikat Jibril tak tahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak tahu. Sebab tu ketika mana Jibril alaihi salam bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah, bila kiamat? Maka Nabi kata, mal mas'ul a'la minas sa'il. Orang yang ditanya tak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Maknanya benda ni memang confirm, kita tak tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja mengetahui perkara ini. Sebab itu Allah sebut dalam surah Luqman, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Ilmu tentang kiamat ini hanyalah berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala juga wa yunazzilul ghaits. Allah lah yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah Ta'ala tahu apa yang berada dalam rahim-rahim ibu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Seseorang itu dia tak tahu apa yang dia akan buat esok, Allah mengetahui. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan seseorang itu dia tidak tahu di mana, bumi mana dia akan meninggal dunia, Allah Ta'ala tahu. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan amat dalam pengetahuannya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi balik pada persoalan kita, matahari naik sebelah barat. Bagaimana yang disebut boleh timbul yang kata 2015 itu, yang kata matahari naik belah barat 2015? Sebenarnya tuan-tuan, perkara ini kita boleh cek, sebenarnya memang disebut oleh saintis-saintis barat. Antaranya pihak NASA Amerika Syarikat sendiri, yang mana dalam kajian mereka menyatakan bahawa
apabila melihat dalam dunia pada hari ini berlaku macam-macam benda pelik kan, berlaku tsunaminya, berlaku gempa buminya, berlaku ribut, taufan, puting beliung dan macam-macam lagi apa yang berlaku ni, maka pada ketika itu mereka pun buat ramalan dan mereka buat kajian dan sebagainya, maka mereka mendapati bahawa ikut fakta yang dikeluarkan oleh NASA, dia kata perubahan medan kutub utara semakin laju. Semakin lama semakin laju, semakin lama semakin maju. Semakin laju, maka di situ dia akan merubah keadaan muka bumi ini. Sebab itu dia kata bahawa di setengah-setengah tempat pada hari ini, di Vietnam pun ada salji, di tempat-tempat yang tak ada salji, tiba-tiba ada salji. Dikhabarkan di Indonesia pun ada salji. Tak tahun depan ke 2-3 tahun lagi di Malaysia pun ada salji juga. Kan contohnya lah, wallahu a'lam, kita tak tahu. Maka ini menimbulkan satu teori yang menyatakan bahawa bila melihat kepada perubahan-perubahan ini, maka datang teori matahari akan naik sebelah barat. Itu yang diberi suatu ketetapan oleh pihak saintis Amerika Syarikat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dari sudut positifnya kita lihat ialah hari ini para saintis pun mereka mengaku tentang bahawa matahari naik sebelah barat, dan matahari naik sebelah barat ini memang sudah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, benda yang mereka baru kaji ini, maka dapati matahari memang akan naik belah barat apabila mereka melihat mareh. Mareh sudah bertukar, mereka kata. Jadi di situ akan diikuti oleh planet-planet yang lain, termasuk bumi itu sendiri akan bertukar arahnya. Jadi matahari yang asal naik sebelah timur akan naik belah barat. Sebenarnya kalau kita merujuk kepada ayat Al-Quran, kita merujuk kepada hadis-hadis Nabi SAW, persoalan matahari naik sebelah barat ini memang sudah dibincangkan. Memang sudah disebut oleh Rasulullah SAW. Antaranya hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus saah hatta tatlu'a asy-syams min maghribiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berlaku kiamat sehinggalah matahari naik di sebelah barat. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza tala'at wa ra'aha an-nas, bila matahari naik belah baratnya orang semua pakat tengok, semua pakat perhati, maka pada ketika itu amanu ajma'un, semua orang bila tengok matahari naik belah barat, maka waktu itu semua pakat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semua pakat menyatakan keimanan. Fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Disebut dalam hadis ini, iaitu ketika itu tidak memberi manfaat mereka yang baru nak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sebelumnya mereka tak beriman, ataupun sebelumnya iman mereka itu tak betul-betul original, tak betul-betul pure, mengaku di bibir mulut je beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tak sebenarnya beriman. Jadi maknanya pada waktu itu walaupun pakat beriman belaka oleh kerana melihat matahari naik belah barat ini, tetapi tidak memberi manfaat. La yanfa', kata Nabi SAW, tidak memberi manfaat. Jadi maknanya apa? Maknanya dalil ini menunjukkan dengan jelas betapa memang matahari akan naik sebelah barat. Antaranya juga kalau kita tengok ayat Quran dalam surah Al-An'am ayat 158, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Shadaqallahul azim. Surah Al-An'am ayat 158. Yang bermaksud pada hari datangnya ayat daripada Tuhanmu, tanda-tanda daripada Allah, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu itu para ulama menyatakan, para mufassirun menyatakan, waktu itu adalah ketika mana matahari naik sebelah barat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab hadis yang kitab sahih beliau, iaitu Sahih Muslim,
menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa seolah-olah macam melapangkan tangannya untuk menerima taubat daripada manusia. Maknanya Allah Subhanahu wa taala sentiasa membuka ruang kepada manusia pada waktu siang, pada waktu malam, bila-bila masa saja kalau nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta tatlu'ash syams min maghribiha, sehinggalah sampai bila ni? Sampai matahari naik sebelah barat. Sebelum itu disebut dalam hadis ini, Allah buka ruang yang sangat-sangat luas kepada orang, kepada manusia, tak kira siapa dia, laki-laki, perempuan, asalkan dia seorang yang mukallaf, maka Allah Subhanahu wa taala buka ruang yang sangat-sangat besar untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta tatlu'ash syams, sampailah matahari naik sebelah barat. Bila matahari naik sebelah barat, stop, berhenti dah. Waktu itu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sudah tidak diterima lagi. Maka dengan sebab itu juga dalam hadis sahih Muslim juga daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa badiru bil a'mal, bersegeralah kamu untuk melakukan amalan-amalan saleh, amalan-amalan kebajikan. Sebelum apa berlaku? Sebelum antaranya tulu'us syams min maghribiha, sebelum matahari naik sebelah barat. Nak beramal, beramal siap-siap. Apabila matahari naik sebelah barat, maka pada ketika itu semua amalan keimanan sudah tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tengok iman sebelum daripada matahari naik sebelah barat. Maka dengan sebab itulah berkata Imam Al-Qurtubi, beliau menyatakan bahawa dia menukilkan kata-kata daripada para ulama yang menyatakan sesungguhnya tidak memberi manfaat iman seseorang tak kala matahari naik di sebelah barat. Kerana pada ketika itu memang bila orang tengok matahari naik sebelah barat ni dah satu, kita kata nafsu syahwat semua hancur belaka dah. Sebab tahulah ini keadaan-keadaan yang sudah nak menuju kiamat. Bila mana berlakunya matahari naik sebelah barat, kata Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, beliau menyatakan bahawa bila mana nampak matahari naik belah barat, maka pada waktu itu dia akan berterusan dari sudut waktu hampir kiamat itu sudah berlaku. Maknanya orang tunggu tak tunggu lama dah lepas tu. Alhamdulillah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam segmen sunnah sana sini. Alhamdulillah bersama saya Fakrul dan kawan saya Fawaz. Insya-Allah kita sembang-sembang lagi beberapa sunnah Nabi SAW yang boleh kita laksanakan dalam kehidupan kita. Okey, tadi sepanjang perjalanan kita Fawaz daripada pintu masuk sampai ke sini tadi, kan ada beberapa insiden lah, perkara yang kita boleh jadikan sebagai sunnah Nabi SAW. Oh, ada ke? Ada. Salah satunya, waktu Fawaz lirik-melirik, jeling-menjeling seorang wanita tadi. Saya perasan tadi, mata tak bergerak. Perasan tak? Tak bergerak. Tak bergerak. Jadi Fawaz, apa yang Fawaz rasa masa tu? Rasa ni lah, seronok. Oh, seronok Kenan kat hati lah. Kenapa buat rasa macam tu Maklumlah orang bujang kot. Oh, bujang kot kan. Sebenarnya isu ni, kes ni bukan orang bujang je, orang kahwin pun sama sebenarnya kan. Nabi SAW pernah sebut dalam satu hadis kan, dia kata kat para sahabat, iyyakum wal julus 'ala turuqat. Jangan kamu duduk tepi-tepi jalan ni, tak boleh. Jadi para sahabat dia tanya, ya Rasulullah, kenapa pula kami ni, itu je tempat bersembang kami yang ada. Kan sebab dalam rumah zaman dulu tepi-tepi rapat-rapat kan. Jadi para sahabat kalau nak bersembang duduk kat luar tu lah, kat tepi jalan tu. Jadi Nabi kata tak apalah, kalau nak duduk pun tak apa. Yang penting fa'tut tariqa haqqaha. Hendaklah kamu berikan kepada jalan tu hak-hak dia. Macam mana kan? Dikatakan jalan tu dia ada hak? Jalan ada hak sebab Nabi gambarkan orang tu, jalan tu macam orang. Kan? Jalan penunjukan kepada keberkatan, kebaikan, keselesaan, macam orang juga. Jadi kalau kita buat maksiat atas jalan tu, jadi hilanglah keberkatan tu, kan, hilanglah kebaikan tu, jadi terasa hati jalan tu. Kan? Jadi Nabi sebut kat sini, bila kena berikan hak kepada jalan, para sahabat tanyalah, ma haqqut tariq, apa hak-hak jalan ni kan. Jadi Nabi sebut ghaddul basar,
hendaklah kamu tundukkan pandangan kamu, jangan duk melilau tengok habis kan. Itu yang Nabi SAW larang kan. Jadi tak boleh tengok ni, pandang-pandang pun tak boleh, kena jaga pandangan tu kan. Tapi bukan macam pandangan pertama tu bukan harus ke kita tengok sebab pandangan tak pertama berkelip, kita tengok tahan je. Pandangan pertama memang haruslah kan. Tapi yang tak boleh pandangan pertama sampai ke tahun depan. Dekat macam tu kan. Itu yang tak boleh kan. Tengok kita terus larikan pandangan kita. Memanglah payah nak ngelak kan. Jadi itu Nabi SAW larang sebab daripada mata sampai ke hati. Macam Fawaz rasa tadi. Kan Nabi SAW nak jaga kita sampai tengah jalan, Nabi jaga lagi. Itu salah satu sunnah Nabi SAW. Ada satu lagi insiden tadi. InsyaAllah kita sebut lagi yang insyaAllah akan datang. Jangan lupa pastikan tengok Al-Kulliyah pada minggu yang akan datang. Kita sebut lagi insyaAllah sunnah Nabi SAW yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cakrawala ini sudah berubah dia punya sistem dia. Maka bila berlaku perubahan sistem itu, maka tak lama daripada itu akan berlakulah kiamat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka dengan sebab itu bila orang dah tengok keadaan macam tu, secara automatik orang akan tahu dah dia nak mati dah. Tahu dah kiamat akan berlaku. Maka pada waktu tu masing-masing nak bertaubat, taubatnya tak diterima. Dia kes macam apa? Kes macam orang yang nak mati nak taubat kepada Allah. Orang nak mati nak taubat kepada Allah. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut apa? Innallah yaqbilu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hamba-Nya selagi mana nyawa belum sampai ke halkum. Sebelum nazak lah. Sebelum nazak maknanya pada ketika itu masih lagi diterima, sampai nazak saja minta maaf. Sebab apa? Sebab orang nazak ni tuan-tuan, dia macam matahari nak belah barat lah. Bila mana nazak ni dia dah nampak dah kesudahan dia macam mana. Oh, kalau ahli neraka tu nampak dah bayangan tu nampak dah, malaikat-malaikat hitam tu nampak dah, orang yang ahli syurga nampak dah kan, dia okey lah, steady lah ahli syurga kan. Tapi kalau orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tak kala nak mati tu nampak kesudahan dia, waktu tu tengah nazak ni baru nampak, waktu tu baru nak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu tu Allah Taala tak terima dah tuan-tuan, sia-sia dia. Sebab itu dua keadaan taubat tak diterima ni. Yang pertama ketika mana nazak, iaitu ketika mana matahari pula, ketika mana nyawa sampai ke halkum. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mana matahari naik di sebelah barat. Itu dua keadaan taubat tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka di sini kita melihat bagaimana taubat sudah ditutup apabila matahari naik di sebelah barat. Dan apabila taubat sudah ditutup pada ketika itu, memang suasana yang berlaku hanyalah waktu-waktu akhir kiamat saja. Waktu-waktu hampir kepada kiamat. Cumanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila mana kita nak kaitkan tadi dengan kajian yang dibuat oleh NASA Amerika Syarikat dan juga saintis-saintis barat, maka di situ menunjukkan bahawa mereka juga percaya, mereka juga yakin melalui kajian-kajian yang telah dilakukan oleh mereka bahawa memang satu masa nanti matahari naik sebelah barat. Dan perkara ini sudah diberitahu oleh Nabi SAW sejak 1400 tahun dulu. Maknanya Nabi dah beritahu lama dah benda ni. Maka dengan sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau orang tak percaya lagi kepada kata-kata Nabi, tak tahulah. Sebab tu yang kata Rasulullah ini, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi SAW tidak bercakap daripada hawa nafsu, tetapi Nabi SAW, apa yang Nabi bercakap itu merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, marilah kajian apa sekalipun, kajian yang benar, dia akan tengok rupanya dalam hadis Nabi dah ada, dalam Quran dah ada. Itu kehebatan Quran, kehebatan hadis Nabi SAW. Cuma persoalan yang timbul ialah, benarkah 2015? Dari sudut matahari naik belah barat, tuan-tuan, confirm matahari naik belah barat akan berlaku. Hadis pun sebut, nas pun sebut, hari ni kajian pun menyatakan sedemikian. Makna orang putih pun tak beriman bila tengok kajian, oh memang betul yang kata matahari naik belah barat. Cumanya tuan-tuan, betul ke bila kata 2015? Orang kita ni kadang-kadang
Dia tak tengok hadis Nabi SAW, dia tengok kajian, dia beriman pada kajian. Dia tak beriman pada hadis. Kita letak hadis dulu nombor satu. Hak kajian-kajian ni boleh support, okeylah. Jadi maknanya bila mana dia kata 2015 menentukan tarikh waktu yang akan berlaku, di sini muskil. Di sini muskil. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat Nabi SAW tidak pernah menentukan. Nabi tak pernah menentukan bila akan berlaku. Nabi cuma bagi tahu tanda-tanda dia. Tetapi bila orang boleh bagi tahu exactly tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian. Macam juga orang yang memberitahu tentang kiamat lah. Dulu orang bagi tahu dah sekali bila kiamat 2012. Sekarang 2000 apa? 2014, 2 tahun dah kiamat ni. Tak ada apa lagi ni. Orang kata 2012 pakak duk kelang kabut. Sebab itu penentuan ini satu perkara yang batil. Bila menentukan dengan tarikh yang tertentu, satu kebatilan sebenarnya. Sebab apa? Sebab innallah indahu ilmu sa'ah. Perkara-perkara yang seumpama ini berada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu. Cuma kita tahu tanda-tanda dia. Tapi bila wallahu taala alam, kita tak tahu sehinggalah benda itu zahir di depan kita. Barulah kita tahu. Apatah lagi bila disebut 2015. Baik tuan-tuan. Bila kata 2015 ini naik matahari sebelah barat. Kalau kita merujuk kepada hadis Nabi SAW, Nabi bagi tahu kepada kita banyak tentang tanda-tanda kiamat. Memang antaranya disebut dalam hadis Nabi SAW menyatakan bahawa memang antara tanda-tanda awal ataupun tanda-tanda kiamat itu matahari naik sebelah barat. Tanda-tanda awal kiamat. Tapi tanda dia ulama bagi dua. Sebab tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita nak fahamlah konsep okey tanda kiamat ni, saya nak gambarkan secara keseluruhannya. Sebab Nabi SAW sebenarnya Nabi dah bagi tahu dah kepada sahabat Nabi. Dalam satu hadis yang panjang tuan-tuan, dalam satu hadis yang panjang Nabi SAW pernah sekali itu Nabi SAW bersolat bersama dengan para sahabat solat subuh. Lepas solat subuh, Nabi SAW naik atas mimbar. Bila Nabi naik atas mimbar, maka Nabi berkhutbah. Maka disebut dalam hadis Nabi SAW, seorang sahabat yang meriwayatkan hadis itu Abu Zaid Al-Ansari, beliau menyatakan bahawa fa khatabana ila zuhri. Rasulullah SAW lepas solat subuh, Nabi naik atas mimbar, fa khatabana ila zuhri. Nabi bagi khutbah, bagi kuliah sampai waktu zuhur. Sampai waktu zuhur. Agak-agak kalau kita boleh tahan tak? Subuh sampai zuhur. Subuh waktu yang sangat kritikal tu. Kan? Duduk dalam kuliah subuh pun pejam celik. Hak pejam lebih banyak daripada celik. Kan? Jadi tuan-tuan, tu waktu subuh. Ni yang kata Nabi SAW disebut dalam hadis ni, fa khatabana ila dhuhri. Nabi berkhutbah naik atas mimbar, Nabi berkhutbah, Nabi bagi kuliah sampai waktu zuhur. Subhanallah tuan-tuan. Kemudian selepas daripada itu, thumma nazala fa shalla zuhra. Lepas masuk zuhur, Nabi SAW turun daripada mimbar, maka Nabi solat zuhur. Habis solat zuhur, Abu Zaid Al-Ansari kata lagi, thumma khatabana ila al-asri. Nabi naik pula atas mimbar, Nabi berkhutbah pula, bagi kuliah lagi, ceramah lagi sampai waktu asar. Subhanallah. Tak pergi mana ni? Kan? Duduk dalam kuliah Nabi SAW sampai waktu asar. Summa fanazala fa shallal asra. Kemudian Nabi turun daripada mimbar, Nabi solat asar bersama dengan para sahabat. Kemudian summa sa'ada fa khatabana ila al-maghrib. Kemudian Nabi SAW naik pula atas mimbar dan Nabi bagi kuliah lagi, Nabi bagi ceramah lagi sampai waktu maghrib. Subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sahabat ni boleh maintain. Agak-agak tuan-tuan yang saya boleh maintain tak? Kita bagi kuliah sampai ke pagi esok. Kan? Oh, semangat insya-Allah, bagus. Semangat tu mau dah. Semangat tu mau dah. Kan? Walaupun kira tak tahan juga tu. Mana tahan ni? Sahabat-sahabat Nabi boleh duduk daripada subuh sampai terbenam matahari.
Tak pergi kuat nak berhenti apa, ambil breakfast sikit, makan pagi, tak dan lah. Kuat nak pergi lunch sikit, tak dan lah. Pasal apa? Nak dengar Nabi SAW. Rupanya pada waktu tu Nabi cerita apa? Lama ni, daripada subuh sampai maghrib Nabi cerita apa? Nabi cerita tentang tanda-tanda kiamat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Nabi cerita tentang tanda-tanda kiamat. Dan perawi hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim ni, dia kata apa? Dia kata, a'lamuna man ahfaduna. Orang yang paling mengetahui di kalangan kami ialah orang yang paling kuat menghafal. Hak Nabi sebut satu-satu disimpan dalam dia punya minda dia. Orang ni orang yang paling alim lah di kalangan kami. Sebab bayangkan banyak mana ilmu yang Nabi bagi daripada subuh sampai maghrib itu. Maka sahabat-sahabat ni ada di antara mereka ini yang kuat menghafalnya. Maka ketika itu mereka menerima apa yang disebut oleh Rasulullah SAW. Maka menghafal dan mengetahuinya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi nak ceritanya Nabi SAW sudah bagi tahu kepada kita tentang bagaimana tanda-tanda kiamat. Dan antara tanda kiamat itu adalah naik matahari sebelah barat. Dan naik matahari sebelah barat ni tuan-tuan, macam saya sebut tadi, Ibn Hajar Al-Asqalani sebut bahawa ianya merupakan tanda-tanda antara tanda-tanda penghabis. Tanda-tanda last. Tanda nak habis lah. Sebab tu bila ulama bagi tanda kiamat ni, dia bagi awal, tanda-tanda kecil, tanda besar. Tanda kecil, tanda besar. Okey. Tanda kecil banyak dah. Kita sekarang zaman kita dah berlaku dah tanda kecil, anak derhaka kepada ibu dia. Kemudian arak berleluasa, kemudian orang laki-laki pakai sutera, pakai emas. Kemudian perzinaan pun banyak. Kan? Orang laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki. Jadi apa kita lihat tanda-tanda ni dah banyak berlaku, tanda-tanda kecil. Tanda-tanda besar tuan-tuan, dia ada dua. Tanda-tanda besar ini kita lihat dia ada dua pula. Kalau pembahagian yang disebut oleh Ibn Hajar Al-Asqalani disebut ada dua tanda-tanda besar. Iaitu tanda besar ini dia berlaku dalam konteks berlakunya kemusnahan ataupun yang melibatkan bumi, satu. Yang keduanya melibatkan cakrawala. Itu tanda besar tu. Assalamualaikum, bersama saya lagi Hadi dan saya Amar dalam segmen Bahasa Arab dalam 60 saat. Perkataan baru kita untuk minggu ini adalah perkataan daripada pembukaan bacaan doa yang sama dengan minggu lepas, iaitu Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi perkataan kita untuk minggu ini adalah wal mursalin. Jadi wal mursalin ini perkataan dasarnya adalah rasala, huruf ra, sin dan juga huruf lam. Maksudnya utus atau rasul. Okey Amar, sekali lagi terangkan bacaan ini. Okey, bacaan ini membawa maksud segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, selawat serta salam ke atas kemuliaan para nabi serta para rasul. Wal mursalin ini membawa maksud para rasul. Jadi rasul kan utusan Allah. Betul. Jadi kita jumpa minggu depan untuk perkataan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda besar boleh kita lihat dua, iaitu satunya dari sudut tanda-tanda besar yang melibatkan kerosakan di atas muka bumi ini, kehancuran-kehancuran, peperangan-peperangan khusus. Lepas pada tu dia pergi kepada cakrawala. Yang cakrawala itulah bermula dengan matahari naik sebelah barat. Mulanya dah tak diterima oleh Allah Ta'ala taubat dah. Itu dia akan sikit-sikit pergi pada kiamat dah. Dan berkata Ibn Hajar juga, dia kata apa? Dia kata sebenarnya start daripada matahari naik sebelah barat sampai kiamat, taubat dah tak diterima. Sampai kiamat. Start daripada matahari naik sebelah barat. Jadi tuan-tuan, ada tak tanda-tanda sebelum itu? Sebelum matahari naik sebelah barat? Banyak lagi tanda-tanda sebelum itu. Itu yang kita cuba nak fahami. Sebab kita nak kaitkan betul ke 2015 tu. Kita nak kait ke situ. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya nak bawa satu hadis Nabi SAW, iaitu satu hadis yang menyatakan tentang bagaimana
hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab Sunan dia daripada Muaz bin Jabal. Hadis Abu Daud daripada Muaz bin Jabal yang menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Imran Baitul Maqdis kharab Madinah. Kharab Madinah Imran Baitul Maqdis. Imran Baitul Maqdis wuqu'ul malhamah. Wuqu'ul malhamah fathu Konstantiniyah. Fathu Konstantiniyah khurujud dajjal. Rentetan dia. Perkara ini tuan-tuan sebelum matahari naik sebelah barat. Sebab dalam suasana hadis sebut ni waktu tu taubat masih lagi diterima. Matahari naik sebelah barat taubat tak terima dah. Baik, apa makna dia dalam hadis ni? Duk angguk-angguk tu faham tak? Kan? Nampak angguk tu macam faham tu. Tak payah terjemah dah gitu. Baik. Apa disebut bahawa kharab Madinah Imran Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu diimarahkan. Maksud diimarahkan macam mana? Madinah dah orang makin keluar tak apa ada mana tak makmur macam biasa. Sebab apa? Sebab dulunya kita tahu Madinah ni negara pusat ataupun ibu kota umat Islam kan. Tapi akhir zaman nanti yang menjadi ibu kota umat Islam bagi negara umat Islam pada waktu itu ialah Baitul Maqdis. Pada zaman bila ni? Pada zaman Mahdi. Pada zaman Mahdi. Pada zaman Mahdi dia menjadikan Baitul Maqdis sebagai pusat pemerintahan. Dan selepas daripada itu Fathu wuqu'ul malhamah. Berlakunya malhamah, satu peperangan yang besar. Satu peperangan yang besar di antara tentera-tentera Islam bawah kerajaan Mahdi dengan tentera-tentera Nasara. Lepas pada itu Fathu Konstantiniyah. Konstantinopel dibuka. Konstantinopel ini sebahagian ulama merujuk bukan Istanbul tetapi merujuk kepada Rom. Konstantinopel, Rom Timur, merujuk kepada Rom. Selepas daripada itu khurujud dajjal, keluarnya dajjal. Tuan-tuan dan rahmati Allah, kalau kita tengok rentetan yang disebut dalam hadis ini menunjukkan kepada kita sebelum matahari naik belah barat ni akan ada perkara-perkara lain akan berlaku terlebih dahulu. Sebab itu dalam kita melihat baik kajian apa pun orang buat, baik kajian Amerika Syarikat ke saintis apa ke, kita cuba timbangkan dengan hadis Nabi SAW. Sebab kita kena ingat bahawa dalam hadis Nabi sebut, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan pada kamu dua perkara, kamu tak akan sesat selama-lamanya selagi mana kamu pegang dengan dua perkara ni, Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mari kita tengok sunnah Nabi tuan-tuan. Nak mengenal pasti betulkah matahari naik belah barat 2015 ni? Jadi kita tengok kalau merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, perkara kiamat tanda besar, antara tanda besar yang awal Dajjal. Ada setengah ulama kata Dajjal, ada setengah ulama kata Mahdi. Kalau kata Dajjal pun sebelumnya Mahdi. Sebelumnya Mahdi, Al-Imamul Mahdi. Jadi tuan-tuan, saya nak tanya hari ni Imam Mahdi ada lagi? Imam masjid nama Mahdi ada lah. Imam masjid nama Mahdi, tapi itu tak masuk. Hak kita cerita ni Imam Mahdi Al-Muntazar. Hak disebut dalam hadis Nabi SAW, hak nama dia Muhammad bin Abdullah. Nama dia serupa dengan nama Nabi dan dia keturunan Nabi SAW. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi Al-Imamul Mahdi sebelumnya itu ada apa? Dibincang dalam kitab. Tuan-tuan kita boleh buka kitab, contohnya Al-Isya'ah fi Asyrati Sa'ah oleh Imam Barzanji. Ini Imam Barzanji, nama bukan hak Barzanji tu lain. Kemudian antaranya kitab Al-Fitan. Jadi dan juga kitab-kitab lain, banyak lagi kitab-kitab yang membicarakan tentang akhir zaman ini. Maka menyatakan bahawa sebelum Mahdi itu ada satu kerajaan pula, kerajaan Sufyani. Kerajaan Sufyani. Bila mana kerajaan Sufyani ini yang berpusat di Syam, sebelah Syria itulah, mereka melakukan kezaliman yang amat dahsyat. Maka pada waktu itu, ketika itu para ulama tercari-cari siapa yang nak menyelamatkan dunia ini. Dan pada waktu itu juga berlaku pertumpahan darah di tempat melontar ketika mana melakukan haji di Jamrah itu, hingga darah itu mengalir.
Tuan-tuan, ringkas ceritanya, yang mana para ulama ni, kota silap saya 7 orang para ulama, maka mencari-cari, akhirnya maka berjumpa Al-Imamul Mahdi. Tapi Imam Mahdi pada waktu tu dia tak selesa, maknanya dia tak terima, dia tak mengaku dia sebagai Imam Mahdi. Jadi dia lari pergi Madinah. Dia lari pergi Madinah, dia pergi ke Madinah. Maka ni cari dia. Akhirnya dia patah balik ke Mekah. Bila maka jumpa di Mekah, maka pegang dia, minta nak dibai'ahkan juga, macam mana pun nak dibai'ahkan juga. Akhirnya dia dibai'ah. Tuan-tuan, jadi di sini apa menunjukkan kepada kita? Menunjukkan kepada kita bahawa Imam Mahdi yang pertama, dia tak mengaku diri dia sebagai Imam Mahdi. Sebab tu kalau siapa-siapa mengaku dia sebagai Imam Mahdi, confirm dia bukan Imam Mahdi. Itu senang cara kaedah yang kita nak faham. Kan? Sebab kadang-kadang hari ni orang mengaku Imam Mahdi merata, tuan-tuan, merata tempat. Pakai nak jadi Mahdi belaka. Tambah-tambah bila tengok dengan kehilangan MH370, bila melihat dengan berbagai musibah-musibah yang berlaku, semua pakat nak jadi Mahdi belaka. Kan? Main mengaku jadi Mahdi. Sampaikan kita lihat bagaimana di mana-mana saja kadang-kadang orang itu mudah mengaku, tapi kalau orang yang belajar dia tak mudah tertipu, sebab dia tahu siapa yang mengaku bukan. Kecuali yang saya sebut tadi lah, kalau nama dia Mahdi, dia imam masjid, itu tak apalah, kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi bila mana dibai'ah Imam Mahdi, dibai'ah tuan-tuan, maka pada ketika itu dibai'ah ni untuk apa ni? Untuk kerajaan, untuk menubuhkan sebuah kerajaan yang nama dia kerajaan Mahdi. Sebab kita sebut tadi bahawa nama dia Muhammad bin Abdullah. Jadi nak tubuh kerajaan Mahdi. Pada waktu tu kerajaan Sufyan ni tahu, dia pun hantar tentera. Bila hantar tentera, bila sampai tentera dia di satu tempat nama dia Baida, sebagaimana disebutlah hadis Nabi SAW, tentera-tentera Sufyan ni sampai ke Baida. Baida ni satu tempat dekat dengan Madinah Al-Munawwarah. Waktu itu berlaku satu gempa bumi. Berlaku gempa bumi yang menenggelamkan semua tentera-tentera Sufyani. Yang selamat 2 orang aja. Seorang balik kepada Sufyan bagi tahu bahawa surrender. Seorang lagi pergi jumpa dengan Imam Mahdi, bagi tahu berita gembira tentang kemenangan dia. Sebab apa? Sebab tentera-tentera ditenggelamkan oleh bumi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka pada waktu itu barulah Imam Mahdi dia yakin bahawa dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu itu dia menggerakkan, maknanya dibina kerajaan yang berpusat di mana? Di Baitul Maqdis yang kita sebut tadi. Dan dalam riwayat menyatakan, ada pelbagai riwayat, ada kata Imam Mahdi ni dia perintah selama 9 tahun, 7-9 tahun. Ada yang kata perintah sampai 30 tahun. Ada yang perintah selama, ada orang kata, ada yang kaul menyatakan perintah selama 40 tahun. Maka ada ulama yang menghimpunkan, maknanya hak 7-9 tahun tu waktu keemasan, waktu dia punya kegemilangan. Mai 20-30 tahun tu waktu yang biasa. 40 tahun tu waktu penamat. Itu yang dikumpulkan oleh para ulama lah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak tanya satu persoalan. Imam Mahdi ada lagi? Kerajaan Mahdi ada lagi? Baitul Maqdis sekarang ni masih berada pada tangan Zionis atau umat Islam sudah kuasai? Zionis lagi. Jadi kalau nanti bila Imam Mahdi pegang pun, paling tidak kita ambil sikit lah 9 tahun. 9 tahun. Lah 2014 campur dengan 9, dah berapa dah? Dah 2023. Betul? 2023. Jadi macam mana dengan 2015 matahari naik belah barat? Itu persoalannya. Cuba kita tengok. Jadi tuan-tuan, orang kita kadang-kadang dia mudah sangat. Dia buka, dia tok guru dia ialah Syekh Doktor Google. Itu tok guru dia. Kan? Bukan tak boleh nak rujuk Google, boleh. Nak type, nak tengok apa-apa. Tetapi jangan pegang terus. Jangan pegang terus. Ni pegang terus, ambil terus. Sedangkan kita tak tahu ujung pangkalnya. Bila kata matahari naik belah barat tahun 2015, dia jadi risau dah. Takut dah apa ni. Tuan-tuan, datang kuliah ilmu, datang buka kitab, datang lihat kepada hadis-hadis Nabi SAW. Begitu juga hari ni saya tengok kerisauan orang, kerisauan yang berlebih-lebihan tentang Dajjal. Kerisauan yang berlebih-lebihan pula tentang Dajjal. Dia kata sehingga kan ada yang kata Dajjal ni dah keluar ni. Dajjal dah keluar dah. Sebab apa Dajjal dah keluar? Sebab 8 ulama Yaman dah bermimpi Dajjal dah keluar. Itu alasannya. Tuan-tuan, yang pertama kita nak tanya siapa ulama Yaman tersebut satu. Betul ke tak betul? Kan kadang-kadang orang buka cerita ya. Orang buat cerita ya sebenarnya. Nak bagi sedap. Yang keduanya, mimpi tidak boleh dijadikan sebagai hujah. Itu.
Walaupun mimpi ni ada 3 kategori tuan-tuan. Ar-ru'ya salah. Mimpi tu ada 3 kategori. Yang pertama mimpi yang benar. Itu yang pertama. Yang mimpi yang benar ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita alhamdulillah. Kalau kita dapat mimpi yang benar, alhamdulillah. Mimpi jumpa Nabi SAW tuan-tuan. Kan? Syukur. Mimpi jumpa Nabi. Tapi dengan syarat kita kenal Nabi. Nabi kata, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani." Siapa yang melihat aku dalam mimpi, memang betul dia lihat aku. Fa inna syaitan la yatamathalu bi, karena syaitan tidak boleh menyerupai diriku. Tapi dengan syarat kita kenal Nabi. Tapi kalau kita tak kenal Nabi, sebab ada juga orang yang tanya saya, "Ustaz, saya mimpi jumpa Nabi." Saya kata, "Kamu nampak Nabi macam mana?" "Weh, Nabi misai tebal Ustaz, janggut tak ada." Ni Nabi apa ni? Kan? Ni Nabi apa? Ni bohong. Ni Nabi apa ni? Kan? Ni Nabi apa? Ni bohong. Ni tak kena. Jadi dia tak kenal Nabi SAW. Ada yang kata apa pula? Saya nampak jumpa Nabi, Nabi pakai kain pelekat. Bila masa Nabi pakai kain pelekat, tuan-tuan? Kan? Secak gajah pula kata tu kan. Jadi di sini menunjukkan bahawa dia tak kenal Nabi SAW. Dia mimpi, dia kata Nabi, sebenarnya bukan dia. Itu talbis iblis. Maka memberitahu kepada dia satu benda. Akhirnya tertipu macam tu. Seumpama kita pada hari ini tuan-tuan, betapa ramai orang yang tertipu dengan apa yang nama dia sebagai surat berantai. Tuan-tuan, surat berantai kan? Kita duk ingat benda ni lama dah tuan-tuan. Rupanya ada lagi sekarang ni. Ada lagi. Baru-baru ni saya dapat pula mesej surat berantai. Ada lagi. Kononnya penjaga apa? Penjaga Kaabah bermimpi. Mimpi lagi. Penjaga Kaabah mimpi jumpa Nabi SAW. Kemudian Nabi pun pesanlah suruh berselawat banyak. Nabi pesan suruh solat. Suruh tutup aurat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nampak macam baik ya kan? Benda tu. Tuan-tuan, benda tu syariat dah lengkap dah. Tak ada maknanya nak mimpi Nabi, Nabi suruh buat benda yang sudah dah lengkap dah syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apalah, okeylah. Maknanya baiklah benda tu, suruh solat tak ada masalah, suruh puasa tak ada masalah, suruh sedekah tak ada masalah. Di hujungnya dia kata apa? Sila sebarkan kepada 20 orang. Sila sebarkan. Sesiapa yang menyebarkan pada 20 orang dalam masa 48 jam, dia akan dapat nikmat daripada Allah Taala. Dia akan dapat keuntungan dalam perniagaan. Dia akan dapat macam-macam. Buktinya, dia bagi bukti. Seorang CA daripada sekian. Dia ni menega tak apa nak jadi. Lepas dia dapat surat ini, dia pun menyebarkan pada 20 orang. Tiba-tiba, tak semena-mena, dia mendapat keuntungan yang luar biasa. Dia dapat projek yang dia sendiri tak sangka-sangka. Tu dia. Lepas pada tu, dia kata apa lagi? Awas, sesiapa yang tak sebarkan kepada 20 orang, awas, dia akan ditimpa musibah. Kita dapat pun getak tangan-tangan ni, dapat mesej tu. Nak kena sebar lagi, kalau tidak, kalau aku tak sebar, aku dapat musibah. Tuan-tuan, percaya kepada benda yang seumpama ni adalah syirik kepada Allah Ta'ala. Sebab apa syirik? Sebab seolah-olahnya kita yakin bahawa surat itu, mesej itu boleh bagi manfaat, boleh bagi mudarat. Sedangkan yang bagi manfaat siapa? Yang bagi mudarat siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Hak kita dah baca bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wasmiul alim. Kita duk baca, duk sebut hari-hari yang mana kita mengakui, kita menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh bagi manfaat dan mudarat, tapi kita duk yakin dengan perkara-perkara yang seumpama itu. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, jangan mudah kita menerima berita-berita yang tak dapat dipastikan. Tambah-tambah yang kata mimpi ni tuan-tuan. Lagilah. Mimpi memang ada mimpi yang benar, betul. Tetapi kalau orang tu mimpi baik, alhamdulillah. Cukup kat tu je. Bukan ada satu kita kata syariat barulah mimpi, tak ada. Yang kedua, mimpi buruk. Mimpi buruk kita beristiazah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu mimpi buruk kan, daripada syaitan. Yang ketiga jenis mimpi apa? Mainan tidur. Mimpi mainan tidur. Teringat sangat MH370. Teringat sangat. Lepas tu tidur mimpi. Mimpi duduk siap duduk dalam MH370. Duduk dalam kokpit tu. Duduk sekali dengan pilot. Jumpa pilot. Dia pun heran boleh jumpa pilot. Rupanya tu dia. Sebab dia teringat sangat. Dia jadi mainan tidur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi mimpi dalam hukum syarak tidak boleh dijadikan hujjah. Satu. Yang kedua, ada yang menyatakan bahawa bila tengok kepada musibah-musibah yang berlaku pada hari ini,
Dia kata dengan kemarau, baru ni kemarau kan, sekarang ni hujan lah, baru ni kemarau. Bila mana kemarau, tengoklah hadis Nabi, sebelum kemarau tuan-tuan, sebelum datangnya Dajjal akan berlaku kemarau 3 tahun berturut-turut. Tahun yang pertama 1/3 hujan tak turun, tahun yang kedua 2/3, tahun ketiga 3/3. Lalu bila mana tengok suasana kemarau baru-baru ni, maka orang pun jadi kelam kabut. Dia kata, saya menjangkakan mungkin ini tahun yang pertama, lagi 2 tahun Dajjal keluar kan. Mudah sangat buat kesimpulan. Sedangkan saya sebut tadi bahawa kalau kita melihat perbincangan ulama yang berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemerintahan Mahdi itu dah lama dah. Berapa tahun dah. Selepas daripada itu barulah khurujud Dajjal, barulah keluar Dajjal. Dan Dajjal akan kontrol dunia ni selama 40 hari. Dia tak boleh masuk Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah tak boleh masuk sebab dikawal selit oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ni dia boleh masuk 40 hari. 40 hari itu hari pertama seumpama setahun, hari kedua seumpama sebulan, hari ketiga seumpama seminggu, hari keempat sampai hari 40 seumpama hari-hari biasa. Maka sahabat bertanya, hari yang seumpama setahun itu cukupkah kami solat 5 waktu? Nabi kata tak cukup. Tak cukup. Sebab setahun-setahun lah kena anggarkan. Maknanya di situ bila kira-kira balik setahun lebih lah. Setahun lebih. Tuan-tuan dan rahmati Allah. Jadi selepas daripada itu Dajjal dia nak masuk Madinah pun tak boleh. Last sekali dia kepung Baitul Maqdis. Bila kepung Baitul Maqdis, di situ ada kerajaan Mahdi. Yang kerajaan Mahdi tak dapat nak tewaskan waktu tu, nak tewaskan apa Dajjal dan tentera-tentera dia. Sebab Dajjal dan tentera-tentera dia akan keluar daripada Asfahan. Disebut dalam hadis akan keluar daripada Asfahan sama dengan 70,000 Yahudi bersama dengan Dajjal. Tuan-tuan, selepas daripada itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Isa alaihi salam. Ada 2 riwayat, satu kata turun di Damsyik, satu turun di Baitul Maqdis di Palestin. Tetapi ada setengah ulama sebut turun di Damsyik kemudian dia pergi Palestin. Dan pada waktu itu dia menerima sempat solat subuh dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi jadi imam, Nabi Isa waktu itu dia jadi makmum. Dan lepas pada itu Imam Mahdi menyerahkan, kita kata macam menyerahkan watikah ketenteraan lah, lebih kurang macam itulah, untuk memimpin tentera ni untuk melawan Dajjal. Sebab siapa yang nak bunuh Dajjal tuan-tuan? Yang nak bunuh Dajjal adalah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa akan bunuh Dajjal dan akan berlaku peperangan yang sangat-sangat besar pada waktu itu. Yang disebut dalam hadis Sahih Bukhari, la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Tidak akan berlaku kiamat sehinggalah berlaku peperangan antara orang Islam dan orang Yahudi. Sehingga waktu itu orang Islam boleh bunuh Yahudi, hatta yakhtabi al-yahudi min wara'i hajar wa syajar, sampai Yahudi menyorok belakang batu, menyorok belakang pokok. Waktu itu Allah bagi kemampuan pada batu dan pokok untuk bercakap. Fayaqulul hajar wa syajar, maka berkatalah batu, berkatalah pokok, ya Abdullah, wahai hamba Allah, ya Muslim, wahai orang Islam, ta'al, mari sini, wara'i Yahudi faqtulhu, belakangku ada Yahudi, mari bunuh dia. Illal gharqad, kata Nabi, kecuali pokok gharqad, fa innahu min syajaril yahud, maka sesungguhnya gharqad ini pokok Yahudi, dia tak akan bagi tahu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, berlaku peperangan dan umat Islam menang pada waktu itu. Dajjal dimusnahkan, Dajjal ditewaskan oleh Nabi Isa alaihi salam. Lepas pada tu dah aman sikit, datang pula Ya'juj dan Ma'juj. Datang pula Ya'juj dan Ma'juj menguasai bumi. Tuan-tuan, matahari tak naik belah barat lagi ni. Agak-agak sempat dah 2015. Hak kita cerita dari tadi ni tuan-tuan, tuan-tuan boleh fikir tak? Daripada rentetan yang kita sebut tadi ni, tu kita sebut secara ringkas. Iaitu daripada rentetan tadi ni, agak-agak 2015 tahun depan ni boleh tak berlaku matahari naik belah barat? Walaupun kita tahu semua ketetapan daripada Allah, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, betul. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga buat satu sistem, lepas satu lepas satu, dan sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang disebut oleh Nabi itu akan berlaku seumpama apa yang Nabi sebut. Sebab apa? Sebab Nabi, sebagaimana kita sebut tadi pada awal tadi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak cakap daripada hawa nafsu, melainkan apa yang Nabi cakap itu merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah taala sekalian, selepas daripada peristiwa ini berlaku, barulah yang disebut oleh Ibn Hajar Al-Asqalani, hak peristiwa ini merupakan kerosakan di atas muka bumi ini.
perang apa semua, perang dengan Nasara, perang dengan Yahudi apa semua habis, barulah bermula tanda kiamat yang terakhir. Tanda kiamat yang menuju kehancuran, yang melibatkan cakrawala, yang melibatkan langit pula, iaitu matahari berubah paksinya, orbitnya dalam keadaan matahari dah bertukar daripada naik sebelah timur naik kepada sebelah barat. Waktu tu juga akan turun dabbatul ard, binatang bumi, yang tak sempat kita bincangkan pada kali ini tuan-tuan, mungkin pada waktu-waktu yang lain, yang mana pada waktu itu juga bagaimana akan berlaku seterusnya, sedikit demi sedikit akan berlakunya kiamat, yang mana start daripada matahari naik sebelah barat itu sampailah kiamat taubat sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan petanda-petanda yang sudah akhir. Maka dia tidak berkaitan dengan matahari naik sebelah barat tahun 2015. Mudah-mudahan kita jelas perkara ini. Sebab apa? Sebab walaupun pelbagai kajian yang dibuat, tetapi akhirnya kita kena kembali juga kepada Quran dan sunnah Nabi, apatah lagi bila membicarakan tentang perkara-perkara gaib, perkara yang kita tak nampak, yang mana kita hanya perlu kepada merujuk pada Quran dan sunnah Nabi SAW. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apapun sebenarnya kan, apapun yang berlaku sebenarnya, tanggungjawab kita ialah kita bersiap sedia. Itu yang paling penting sekali. Kan, tak kiralah berlaku bila pun, walaupun kita tengok rentetan tu, kita sempat ke tak sempat, tu cerita nombor 2, tapi cerita yang paling utama ialah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang paling hampir dengan kita, tanda kiamat yang paling hampir ialah kematian. Faqad qamat qiyamatuhu sughra. Orang yang meninggal dunia itu bila dia mati, berlakulah kiamat kecil pada dirinya. Mudah-mudahan kita membuat persiapan tuan-tuan. Kiamat pasti akan berlaku. Tanda-tanda dah banyak dah, dan kita akan menuju kehancuran, dan juga kematian juga pasti akan berlaku. Tapi apa tugas kita tuan-tuan? Tugas kita pastikanlah supaya kita benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, yang mengabdikan diri kepada Allah. Ambillah kesempatan di atas dunia ini untuk sama-sama kita mempertingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan insya-Allah kita mendapat kebahagiaan, kebaikan, keberkatan di dunia dan juga di akhirat, serta mendapat keridaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiqul hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.